مع السلامة في أماني شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأجساد وأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلى آخر الآية. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah kita akan sambung perbincangan kita tentang surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, yaitu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan atamurun. Allah memulakan ayat ke-44 dengan hamzah lil istifham yang bermaksud lit taqrir ataupun lit ta'ajjub. Atamuruna an-nas, adakah kamu wahai kaum Bani Israel, ta'muruna an-nas, menyuruh manusia bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa tentang diri kamu, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu membaca kitab Taurat. Afala ta'qilun. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memulakan dengan hamzah istifham, afala ta'qilun, adakah kamu ini tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan tentang kaum Bani Israel, yang mana pada minggu sudah kita telah membincangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menyuruh ataupun memberi galakan kepada kaum Bani Israel supaya apa? Supaya wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ruk'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala memberi galakan ataupun menyuruh kaum Bani Israel supaya mendirikan sembahyang, wa atuz zakah, dan memberi ataupun mengeluarkan zakat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum Bani Israel supaya bersembahyang secara berjamaah, ataupun dalam tafsiran yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum Bani Israel supaya tidak sombong
ataupun tidak bongkak dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat, menyuruh buat kebajikan, tetapi kaum Bani Israel ni banyak songeng. Kan kita tahu kaum Bani Israel ni, mereka ni satu kaum yang sangat melampau. Kita boleh tengoklah, kan, kita boleh tengoklah di Palestin, siapa yang duk buat kacau? Mereka, kan, mereka yang duk buat kacau, mereka yang duk mencetuskan masalah, mereka yang duk mencipta sesuatu yang membangkitkan kemarahan umat Islam. Bukanlah dari dulu lagi, kan, banyak songeng sangat puak-puak ni. Seolah-olah mereka merasakan mereka ni merupakan manusia yang paling mulia, paling agung. Pasal Nabi banyak ada diutuskan kepada mereka. Jadi daripada rasa mereka ni satu umat yang sangat hebat. Sebab itulah mereka sombong dengan manusia, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Amerika pun boleh mereka kontrol. Apa nak heran apa kan? Amerika kita sedar tak sedar rupanya Yahudi duk kontrol, kan, dia punya hebatnya Yahudi, perancangan mereka, kan. Jadi mereka tak heran dengan siapa pun, apatah lagi dengan orang Islam di Palestin yang di segi lahiriahnya serba kekurangan, di sudut persenjataan, di sudut persediaan, di sudut kemahiran teknikal, semua kurang. Bukan setakat Palestin, bahkan jiran-jiran Palestin, siapa berani? Kota negara yang kaya pun hidup baik dah dengan Israel, kan. Mesir dulu ni, sewaktu Morsi dulu, kan, dah tutup dah sempadan dengan Israel, tapi boleh dekat sisi buka balik, kan, berbaik balik dengan Israel. Padahal mereka tak ingat kan dulu Israel pernah tawan sempadan Sinai yang mencetuskan peperangan 7 Oktober, yang sampai satu peringkat tentera Mesir berjaya mengusir tentera Yahudi, tentera Israel keluar. Tapi Amerika campur tangan. Kalau tidak, mereka ligan sampai ke apa? Sampai ke dalam Israel. Tapi dah Amerika campur tangan, maka setakat tu je lah. Boleh mari hak pemimpin yang belakang-belakang ni jadi gitu pula dah, kan. Jadi maknanya mereka ni terlampau mencetuskan masalah, sehingga akan Allah bagi macam-macam nikmat, Allah suruh buat kebaikan dan sebagainya, tapi mereka masih lagi duk cari pasal dengan Allah Subhanahu wa taala, kan. Tak heranlah dalam surah Baqarah depan-depan ketika mana Allah kata, wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa menyuruh kaum Nabi Musa supaya menyembelih lembu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah pembunuhan. Depa kata apa? Depa kata qalu atattakhizuna huzwa. Woi Musa, mu buat lawak ke? Kan? Woi Musa, mu buat main-main ke? Kan? Orang kena bunuh, musuh ni bunuh lembu. Kok mana? Padahal Allah yang suruh, kan? Jelas innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kan? Nabi Musa kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu supaya menyembelih lembu. Tapi dia boleh buat main-main. Qalu atattakhiduna huzwa. Kan? Musa mu dah buat main-main ke? Kan? Mu dah buat lawak apa? Kan? Depa seolah-olah mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sehingga kali Musa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kan? Kemudian minta lagi, qala da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara
apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awalun baina dhalika fa'alu ma tu'marun. Kan, mari tanya lagi. Qala du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Tanya lagi. Qala du'a, dia punya main-mainnya depa. Kan? Dengan Nabi, dengan Allah depa main-mainnya. Kan? Jadi sebab itulah Allah kata atamuruna nas, kan, wahai kaum Bani Israel, kan, Allah perli depa sebenarnya. Istifham itu sebenarnya Allah perli depa, ataupun Allah nak menghina depa, kan. Atamuruna nas, adakah kamu wahai kaum Bani Israel menyuruh manusia bil birri, untuk buat kebaikan? Kan, apa dia kebaikan tu? Banyak tafsiran para ulama. Antaranya annahum kanu ya'muruna an-nas bi ta'atillah wa yanhawnahum 'an ma'siyatillah wa hum kanu yatrukuna at-ta'ah wa yuqaddimuna al-ma'siyah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia depa kaum Bani Israel ni menyuruh manusia, geng-geng mereka ataupun geng kaum musyrikin Mekah pada ketika itu, supaya taat kepada Allah, supaya beriman kepada Allah, dan wayanhau, dan mereka menegah geng-geng mereka, kaum-kaum mereka ataupun kaum musyrikin pada ketika itu daripada buat maksiat. Akan tetapi wahum kanu yatrukuna ta'ah, akan tetapi mereka sendiri yang meninggalkan perbuatan yang mereka suruh. Kan? Yang kedua, annahum kanu ya'muruna an-nasa bis-shalah waz-zakah wa hum kanu yatrukunaha wa hum kanu yatrukunahuma. Depa kaum Bani Israel menyuruh manusia, sama ada kaum depa, kaum musyrikin Mekah ataupun penduduk Arab pada ketika itu, supaya mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Wa hum kanu yatrukunahuma. Depa haram tak sembahyang, depa haram tak mengeluarkan zakat. Kan? Pendapat ketiga, kan? Pendapat ketiga, anna jama'atan min al-yahudi kanu qabla mab'ath ar-rasul yakhbiruna musyrik al-arab anna rasulan sayadhhar minkum. Geng-geng pok-pok Yahudi kan depa ada kitab, kan? Depa mengaji kitab, kan? Depa ada kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi depa tahu dah, kan? Depa tahu dah sayadhhar, akan zahir, akan lahir seorang nabi yang bernama Muhammad, kan, wa yad'una ilal haqq, wa yad'u ilal haqqi, dan nabi itu akan menyeru ke arah kebaikan. Wa kanu yarghubunahum bi itba'ihi, dan depa menggalakkan, menyuruh orang-orang di sekitar depa, termasuk kaum depa, termasuk orang-orang di sekitar kaum musyrikin ataupun kaum penyembah berhala pada ketika itu, supaya apa? Supaya bi itba'ihi, supaya mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ba'asallahu Muhammadan, maka tak kala Muhammad itu lahir sungguh, hasaduhu wa kafaru bihi, depa dengki pula, kan? Depa dengki pula, kan? Jadi maknanya ada lagi yang kelima, annahum kanu ya'muruna an-nas, kita baca prawih buat, annahum kanu ya'muruna an-nas bi buzli sadaqah. Depa menyuruh kaum-kaum depa ataupun orang sekitar, kaum di sekitar mereka, supaya apa? Supaya bersedekah. Wa kanu yashuhuna biha, akan tetapi depa haram tak bersedekah, kan? Kemudian ada lagi tafsiran para ulama, kan, annal yahuda kanu ya'muruna annahum kanu ya'muruna ghairahum bi itba'i at-taurat thumma innahum khalafuhu li'annahum wajadu fiha ma yadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yang ketujuh ni dia kata apa? Dia kata puak-puak Yahudi ni menyuruh apa? Suruh orang supaya mengikut Taurat, mengikut kitab Taurat. Akan tetapi khalafu, akan tetapi depa menyalahi kitab Taurat. Depa tak mau ikut. Depa suruh orang ikut, tapi depa tak mau ikut kitab Taurat. Padahal kitab Taurat itu diturunkan kepada apa? Kepada depa. Kan? Kepada depa, tapi depa tak mau ikut. Pasal apa tak mau ikut? Pasal di dalam kitab Taurat itu duk cerita tentang apa? Ma yadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang menceritakan tentang
kebenaran baginda ataupun akan zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka depa tidak mau ikut kitab Taurat. Kan? Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyela depa, atamuruna nas bil birri. Kan? Adakah kamu wahai kaum Bani Israel menyuruh manusia ke arah kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan diri kamu. Lupa di sini bukan bermaksud lupa yang dimaksudkan, yang diterjemahkan ataupun yang disebutkan dalam hadis, innallah hatta jawaza an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza bermakna afa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan sekiranya kita melakukan sesuatu disebabkan khata', disebabkan salah, wan nisyan ataupun kita lupa, wa mastukrihu alaih ataupun kita dipaksa ke atas melaksanakan benda tersebut. Contoh dia, kita habaq dah dulu kan Ammar bin Yasir, bila ditekan supaya murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka last sekali dia mengaku bahwasanya dia tidak percaya kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mulut sahaja, hati dah. Maka iman dia dikira dah. Maka Nabi kata iman dia tidak terbatal. Pasal apa? Pasal dia dipaksa. Kan? Maka pada ketika itu tidak berdosa bagi dia. Kan? Supaya kita kan, kita puasa. Kalau puasa wajib tu tak puasa sangat kan. Kalau puasa sunat, bakit tidur tengok dalam periuk. Dalam periuk ada nasi. Tak terlupa, tak teringat ke tak puasa. Hatam sampai duk ingat kau duk makan pagi. Hatam sampai seperiuk. Kan? Lepas tu bini habaq kata, "Lah abang tak puasa ke?" Alamak apa seperiuk ke dah? Seperiuk ke dah? Batal tak puasa? Tak batal puasa. Kan? Pasal apa? Pasal afa anin nisyan. Allah Subhanahu wa taala akan maafkan sekiranya kita terlupa. Kan? Serupa juga dalam bab sembahyang. Ada kalanya ketika terlupa rakaat, ada kalanya ketika baca qunut, ada ketikanya kita terlupa, kadang-kadang terlupa rukun, kadang-kadang terlupa sunat. Kan? Cuma kena ganti tak kena ganti kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala maafkan. Kan? Pasal apa? Pasal kita bukan sengaja. Yang ni watan sauna anfusakum, depa sengaja. Depa tahu benda tu sepatutnya tak boleh buat, tapi depa buat. Kan? Kita pun semacam lah. Kita duduk di rumah. Kan? Duduk di rumah. Lepas tu cikgu mari report. Kata anak kita didenda sebab apa, ataupun dibuang sekolah sebab isap rokok. Sebab isap rokok di sekolah. Marah tu kau ni, berasak telinga. Kan? Marah, berasak telinga. Anak balik tu hantar ke depan, aku tak hajak pun isap rokok apa-apa lah. Lepas tu kan ambil isap rokok, isap. Marah lah kononnya. Kan? Habis tu kan, habis tu anak nak orang kata apa, kita nak salahkan anak tak mana. Kan? Pasal apa? Pasal kita sendiri pun isap rokok. Tiba-tiba kita marahkan anak isap rokok. Kan? Maka tak kena lah dari segi uslub dakwah. Kan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kan? Kamu menyuruh orang supaya buat baik, tapi kamu lupa kepada diri kamu. Kita tak bagi anak kita isap rokok, tapi kita isap rokok. Kan? Tak kena. Ataupun kan dulu masa 90-an, 80-an, 90-an nak makan ayam kan susah. Kan? Dulu nak makan ayam pun susah. Kan? Lepas tu kan my time nak makan tu kan adalah pedai dengan hati seorang satu tu kan duk bagi fatwa macam-macam. Wajatan tak boleh makan, anak lelaki tak boleh makan, lagi kita nak makan. Kan? Kata macam-macam, lihatlah apa bala lah. Kan? Tak kira. Lepas tu bila dia tak makan, kita baru. Jadi dah yang tu taklah sampai ke tahap macam dengan puak-puak ni kan, tak sampailah ke tahap yang
yang ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tak sampailah ke tahap itu. Kan? Pasal benda-benda yang harus ya. Yang ni benda yang melibatkan syarak. Kan? Benda-benda yang melibatkan apa? Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita suruh orang buat tapi kita tak buat. Sepatutnya dalam bab zakat, ibda binafsik thumma biman ta'ul. Walaupun dalam bab zakat, tapi nak cerita kata ibda binafsik, mulakan dengan diri kita dulu. Kan? Kita nak buat apa pun, nak suruh, nak bagi galakan kepada orang pun, kan? Untuk panggil dakwah tu bil hal. Kan? Orang panggil kita berdakwah ataupun kita menyeru dengan hal, dengan bukan setakat dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Kan? Sebab itulah hadis, apa hadis? Aqwalun wa af'alun wa taqrirun. Kan? Apa? Setiap perbuatan, setiap perkataan ataupun setiap perbuatan ataupun setiap takrir, setiap ketetapan yang usnida ila ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn, perkara yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melibatkan qaul, melibatkan af'al, melibatkan takrir, ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah salah ataupun Allah Subhanahu wa taala agak murka kepada kabura maqtan. Itu maknanya Allah sangat-sangat murka, sangat-sangat benci, sehingga kan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kan yang Nabi naik, yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebahagian manusia yang digunting. Nauzubillah lah kan. Kita kalau cakap-cakap ni pun saya pun takut juga. Kan? Takut jugalah kan pasal yalah kita mari bincang ni bukan untuk saya juga kan, untuk sama-sama kita perbaiki lah kan. Nabi diperlihatkan bagaimana sebahagian manusia yang digunting mulut. Maka Nabi tanya pasal apa tu kan, malaikat Jibril kata apa? Inilah al-khutaba'u min ummati kan. Khutaba' ni maknanya orang-orang yang penceramah, orang yang mengajak, orang yang amru bil ma'ruf, orang yang berdakwah kan. Tetapi depa ni walaupun depa ni khutbah, walaupun depa ni berdakwah, walaupun depa ni menyampaikan seruan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi depa ni menyeru padahal depa tak buat pun. Kan? Depa tidak praktikkan ataupun depa menyalahi apa yang depa kata. Depa larang orang mencuri tapi depa duk balas harta yang tak sepatutnya. Kan? Depa larang ataupun depa ajak orang supaya buat banyak bersedekah tapi depa tak bersedekah pun. Kan? Cakap tu alamak pandai nak mampus. Kan? Tapi dari segi perbuatan tidak menggambarkan seperti mana yang diungkapkan. Kan? Maka orang yang macam ni betul lah kabura maqtan, Allah sangat murka. Kan? Pasal ayat kabura maqtan 'indallah sebenarnya diturunkan kepada apa? Sahabat-sahabat Nabi. Sebahagian sahabat Nabi duk tanya, ayyul a'mali ahabba ila Allah? Ada ya Rasulullah? Kan? Dia pun duk bincang di kalangan sahabat, ada amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu jihad tak difardukan lagi. Maka Allah turun ayat tentang apa? Tentang jihad. Kan? Allah turun ayat tentang jihad. Pasal apa? Pasal depa duk minta supaya nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang boleh mendekatkan diri depa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memfardukan jihad. Jadi bila mai seruan jihad, pakat tak mau pula dah. Bukan semua lah kan, bukan semua sahabat semua, kebanyakan ada sebahagian kecil sahabat yang kebanyakannya para ulama kata bukan sahabat pun, mereka ni orang-orang munafik kan. Bila mana turun ayat jihad, dia pakat tak mau pi pula. Terutama dalam peperangan Tabuk, dalam peperangan Uhud kan, yang awalnya ramai tiba-tiba jadi surut kan. Pasal apa? Pasal inilah
Sebelum tu memang kemas nak mampus. Kan? Tapi bila turunnya ayat tentang jihad, maka dia tak mau pakat pi, pakat tak mau pi dah. Orang munafik kan ni. Kan? Kita nak kata sahabat tak kena. Kan? Tapi depa zahir kata depa ni sahabatlah. Kan? Beriman dengan sahabat, tapi sebenarnya depa ni adalah golongan yang munafik. Maka orang yang macam ni lah termasuk pokok ni, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu pandai duk suruh orang buat baik ataupun duk suruh orang buat kebajikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa diri kamu. Ulama kata tasifud dawa kan lizil asqam wa anta saqim. Kan? Kamu habaq dekat pesakit, macam-macam jenis ubat. Hang nak lega ubat ni, makan ubat ni, makan. Wa anta saqim. Hang ngeri pun sakit. Dia ubat dengan ubat tu haram tak lega apa, tapi dia apa? Nak kamu nak bagi lega cepat, makan ubat ni. Kan? Tapi dia haram tak makan. Kan? Dia haram tak makan. Tak tahu mujarab tak mujarab. Yalah, hakikat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan, tapi usaha tu. Kan? Usaha tu. Dia duk habaq orang macam-macam, tapi dia haram tak buat. Dia tak makan ubat tu pun. Kan? Jadi macam itulah kan buat ni. Kan? Duk ajak kaum Bani Israel, duk ajak kaum apa Bani Israel, kaum apa Arab sekitarnya supaya apa? Supaya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya percaya dengan apa? Supaya percaya dengan nabi yang diutuskan. Tengok nabi yang diutuskan tu bukan dari kaum depa, hasadu, maka depa dengki. Bila dengki, kafaru bihi, maka depa tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Padahal dulu ni depa duk seru supaya ikut Nabi. Marilah pakat-pakatlah kita pakat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia ni nabi yang terakhir, kan? Nabi yang akan menyelamatkan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, nabi yang akan membawa berita gembira kepada kita semua. Tiba-tiba bila mari Nabi Muhammad di kalangan bangsa Arab, depa jadi dengki, maka mereka tak mau nak terima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu kan tak hanya tahu menyuruh orang supaya buat kebajikan, buat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa tentang diri kamu, wa antum, dan sedangkan tu yang membezakan watan sawah, yang bezakan apa yang lupa hak tak ngajar tadi ni. Wa antum taslunal kitab, sedangkan kamu ni baca kitab apa? At-Taurat. Kan? Sedangkan depa ni baca kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tu duk cerita dah. Kan? Duk cerita dah tentang nabi yang akan datang ni macam ni. Bahkan depa lebih tahu. Kan? Depa kenal Nabi Muhammad itu lebih depa kenal daripada anak depa lagi. Kan? Tapi disebabkan bangsa lain dia, kan, maka depa tidak mengiktiraf kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata afala taqilun. Adakah kamu ni tak ada otak? Allah kata. Mudah cerita kan. Hampa dia ada otak kata tak? Kan? Maknanya Allah perli depa ataupun Allah murka kepada depa pasal apa? Pasal tidak mau menerima kebenaran, sedangkan depa tahu bahawasanya itulah hakikat yang perlu depa akui, tapi depa tak mau terima. Kan? Maka Allah kata afala taqilun. Kan? Hampa ni Allah kata tak ada otak kan, ataupun tak erti nak fikir kan? Macam kita duduk marah dekat orang kan? Jadi itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan. Maka timbul permasalahan. Qala ba'duhum, kan? Timbul permasalahan di sini. Laisa lil 'asi an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kan? Depa kata apa? Sebagian ulama kata kalau gitu, bila ayat ni kata atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kan? Kalau gitu ayat ni menunjukkan bahawasanya orang buat maksiat tak perlu menyuruh kebaikan. Kan? Katalah kita ni jenis wala'iyazbillah ta'ala, ada sebahagian orang yang sembahyang pun malas sikit, puasa pun malas sikit. Kan? Maknanya bukan malas semua dah, malas sikit ya.
Mayang pun tak apa nak rajin, puasa pun tak apa nak rajin, zakat pun tak apa nak keluar, kan? Jadi dah mereka ni tak apa nak bagus, kan? Maka adakah mereka ni layak untuk menyuruh ke arah kebaikan? Katalah mereka, kan, duduk di rumah nak suruh anak sembahyang, layak tak mereka suruh anak sembahyang padahal mereka pun tak sembahyang, kan? Macam banyak kok belah sekolah kami tu, kan? Kita duk tanya pelajar-pelajar tu, Pak, Jumaat pun tak pergi, tapi suruh anak pergi Jumaat, kan? Tak pergi Jumaat tapi suruh anak pergi Jumaat, kan? Bulan puasa suruh anak puasa, dia makan Maggi, kan? Makan Maggi tiap Jumaat lah. Budak-budak cerita sendiri, kan? Kita tak mau sebut lah siapa, tapi pelajar-pelajar cerita sendiri, kan? Dia tak sembahyang, suruh anak pergi sembahyang Jumaat, dia tak pergi, bagi motor pergi, suruh pergi, kan? Bulan puasa suruh juga, kan? Dia tak puasa tapi suruh anak puasa, kan? Boleh tak boleh? Kalau ikut ayat ni tak, dia tak boleh suruh, kan? Pasal dia sendiri tak buat, kan? Kata sebahagian pendapat, kan? Tetapi dijawab oleh jumhur ulama, kan? Jumhur ulama kata innal mukallafa ma'murun bi syai'ain, kan? Sebenarnya orang yang mukallaf ini, kan, makmur, disuruh, Allah Subhanahu wa taala suruh kita dengan dua perkara. Yang pertama tarkul ma'siyah, yang pertama meninggalkan maksiat, kan? Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala suruh menguji kita dengan ibadat, Allah suruh kita buat, kan? Jadi hak Allah suruh buat pun Allah uji, hak maksiat pun Allah uji. Jadi maknanya Allah suruh kita meninggalkan maksiat, satu. Yang kedua, man'al ghairi an fi'il ma'siyah, dan Allah suruh kita menegah orang lain daripada buat maksiat, kan? Maksiat tu jangan pandang hak ni mencuri, katakan, kan? Kita balik surau lagi, tengok ada orang nak masuk rumah jiran kita, orang nak masuk rumah jiran kita, maka pada ketika itu kita marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu, maka hendaklah dia ubah, kan? Maka hendaklah dia ubah. Ubah itu maknanya dia tegah, sama ada dia pikul orang ataupun pergi dekah, woi, mau ubah orang apa, itu dia juga, kan? Kira tegah kemungkaran lah. Ataupun tak berani jatuh, pergi habaq dekat kawan-kawan, habaq patah balik mari masjid, habaq kat geng-geng masjid, jom kita pekat pergi rumah ni, pasal apa? Pasal orang nak masuk. Dia lah tu. Itu orang panggil kita orang kata apa, mencegah kemungkaran tu, kan? Walaupun dia tak mari masjid pun, walaupun tak mari masjid pun, tapi nak cerita kata tarkul maksiat tu benda lain. Meninggalkan maksiat itu memang galakkan daripada Allah, memang suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menegah kemungkaran pun memang arahan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dalam ayat ni bukan nak cerita kata tak boleh. Dalam ayat ni nak cerita kata apa? Nak cerita kata, mana dia? Dalam ayat ni fahuwa nahyun 'anil jam'i bainihima. Ayat ni melarang kita daripada menghimpun kedua-dua tu. Maknanya kita suruh orang buat baik tapi kita tak buat, ataupun kita menegah orang daripada buat maksiat tapi kita buat. Hak tu yang Allah larang, kan? Kita larang dalam masa sama kita buat, itu Allah tak bagi, Allah sangat murka. Tapi kalau kita nak larang orang buat maksiat, tak ada masalah, digalakkan, kan? Memang digalakkan, sekalipun kita pun dah terima dengan dia, kan? Sekalipun kita pun geng ketom juga, kan? Sekalipun kita geng dadah juga, kan? Maka kita nak habaq dekat boleh, tak ada, memang digalakkan, kan? Fal yuwayyirhu, maka hendaklah kamu tegak, kan? Memang macam tu pun tuntutan dalam Islam, maka tidak menjadi kesalahan. Imam Ghazali kata, kalau nak tunggu orang tak buat salah langsung, baru nak berlaku amrun bil ma'ruf wal nahyun 'anil munkar, baru nak berlaku dakwah, baru nak berlaku nak ajak orang buat baik,
baru nak berlaku, nak tegah orang buat kejahatan, nescaya tidak akan berlaku amrun bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sampai kiamat. Tak akan berlaku. Pasal apa? Pasal mana ada manusia dalam dunia ni yang tak nak buat salah? Adakah manusia tak nak? Nabi Rasul kita tolak, tapi mereka maksum. Kan? Mana ada manusia dalam dunia yang tak pernah buat salah? Kullul insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Setiap manusia kullu, menggunakan lafaz kullu. Kullu situ istisna al-anbiya war rasul. Buang dua tu. Kan? Lain daripada tu tok wali ke tok apa, nama jenis apa sekalipun, songo tak songo kan? Memang tak sunyi daripada salah dan silap. Kan? Kalau gitu kan, bila semua manusia tidak lekang daripada salah dan silap, maka kalau ayat ini menjadi dalil bahawasanya tidak boleh orang yang buat maksiat, tidak boleh menyuruh ke arah kebaikan dan menegah orang yang buat jahat, nescaya Imam Ghazali kata takkan berlaku. Masjid tidak boleh dilaksanakan kuliah. Pasal apa? Pasal aku bagi buta lagi pernah buat jahat. Ustaz-ustaz dia aku tak tahu lah kan. Jadi maknanya kalau ustaz itu pun kan pernah buat maksiat, pernah buat jahat, pernah buat apa, pernah orang kata apa, pernah melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, depa pun tak boleh nak cari tak mana. Semua masjid tidak boleh diadakan kuliah. Pasal apa? Pasal semua ustaz-ustaz tu pernah buat maksiat atau pernah melakukan kesalahan kecil-kecil lah kan. Pasal semua ustaz-ustaz tu pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah ustaz berani kata saya tak pernah ustaz, saya tak pernah buat maksiat? Dia berani kata kan? Maksiat ni jangan pandang hak besar-besar kan. Kita pandang mencuri, berzina, bukan itu memanglah confirm dah. Ni hak melibatkan hak dalam ni hak dalam hati ni kan. Bukan senang dengan riaknya, dengan takaburnya, dengan sum'ahnya, dengan belagaknya, dengan sombongnya. Kadang-kadang dengki kat orang, bukan dengki hak besar-besar kan. Kadang-kadang kita rasa kita lebih sikit maksiat kan, ataupun kita rasa apa, orang duk puji kita kembang sikit maksiat kan. Bukan berarti hal besar-besar. Jadi maknanya kalau macam tu lah, kalau ikut pendapat golongan ni, orang yang buat maksiat, orang yang pernah melakukan kesalahan, tidak boleh melakukan amrul bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka tidak akan berlaku dakwah dalam dunia ni. Ebit liu tak ebit liu kan? Semua tak boleh buat. Pasal apa? Pasal kita pernah melakukan kesilapan kan. Jadi sebab itulah Imam Ghazali kata, kalau nak tunggu orang semua maksum, orang semua jadi tak pernah buat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak akan tertegak, tidak akan berlaku dakwah di atas mukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kata, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengaku la ilaha illallah fahuwa da'i, maka dia adalah da'i, dia adalah pendakwah. Dia boleh menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Tak semestinya nak tunggu jadi baik dulu, jangan kan. Nabi kata balighu anni walau ayat kan, sampaikan dari aku walaupun sepotong ayat. Jangan tunggu alim, jangan tunggu nak pandai dulu baru nak lakukan baru nak mencegah kemungkaran ataupun nak menegak kebaikan. Sampai bila pun tidak akan berlaku amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in kan. Dan minta tolonglah wahai kaum Bani Israel bisabri, dengan kesabaran, wassalah, dan sembahyang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kaitkan sabar dengan sembahyang kan? Itu yang akan dibincangkan oleh para ulama. Sedangkan banyak lagi benda kebaikan lain yang boleh dikaitkan, tapi kenapa Allah suruh kaum Bani Israel
menyuruh mereka supaya meminta tolong. Kenapa minta tolong? Kan, padahal Allah tahu dah puak-puak ni jenis banyak songeng. Kan, kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh minta pula dengan kesabaran dan juga sembahyang. Wa innaha, dan sesungguhnya dhamir itu nak balik kepada siapa? Nak balik kepada solat, kan, nak balik kepada sabar, kan, nak balik kepada wasta'inu. Insyaallah kita akan bincang pada minggu depan. Kita baca tafsir bagi Pabih dulu yang geng-geng Bani Israel ni bagi jelas cerita depa kan, baru kita baca fiqh balik. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ثم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. حصنا بذي العزة والجبر واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت فاصرف عنا الأذى والوباء والفحشاء والمنكر والمعصية إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.